لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dalam rancangan Witi Muslim. Kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian yang diikuti rancangan kita, supaya kita tidak meluangkan masa, mari kita berikut sama dengan Baba Muhammad Pula dari Pondok Tasik, Ampun Jawat Jala, dalam tajuknya Alamat Kiamat. Marilah kita berikut sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tafaddala alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kepada ibu bapa muslimin dan muslimah yang bersama-sama kita mengikut tazkirah minggu yang bersabit dengan peringatan agama, dan di samping kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melalui peringatan agama di ruangan tesing terletak sebelah ini. Boleh kita ambil ingatan bersama supaya kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menambahkan kekurangan di dalam hidup harian kita, dengan kita adakan peringatan agama ini juga, kita haraplah kepada Allah bersama dengan kita, iaitulah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini dengan rekah peringatannya, iaitu bersabit dengan alamat kiamat. Supaya kita dengan alamat kiamat ini boleh kita kesedaran bersama di dalam menujukan mempelajari ilmu agama serta kita beramal di masjid kita masing-masing. Alhamdulillah, dengan adalah berbagai-bagai cara peringatan agama melalui stesen radio dan melalui stesen taratak, berbagai-bagai orang beri peringatan dan berbilang-bilangnya guru dan ustaznya supaya beri peringatan kepada kita yang ada di rumah di kampung masing-masing, dengan tidak bersusah payah kita mencari tok guru dan ustaz di rumah. Ini satu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, boleh kita menunggu di dalam rumah kita masing-masing, dapat kita peringatan agama. Dengan peringatan agama inilah yang kita harap dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai jadi penawar di dalam hati kita, di dalam hidup, supaya kita boleh memahamkan agama serta kita beramal dengannya. Di hari ini kita akan dengar tazkirah di dalam peringatan
alamat kiamat. Alamat kiamat itu ada dua alamat. Satu alamat yang besar, 10 macam hak Nabi ayat alamat besar tu. Alamat besar tu belum lagi timur. Dan ada satu bahagian daripadanya alamat yang kecil. Maka alamat yang kecil ni banyak. Sangat-sangat banyaklah alamat yang kecil ni. Setengah daripadanya alamat kecil ni Nabi diriwayat kepada sahabatnya di akhir-akhir zaman manakala dunia ni punah, maka ilmu agama ni terakak. Ilmu agama ni hilang di akhir-akhir zaman, yakni kebanyakan ulama-ulama yang beramal, ulama-ulama yang punya ilmu yang siqah dan beramal menurut ilmunya sedang hilang, sedang wafat kembali kepada rahmatullah. Ini pun setengah daripada alamat kiamat juga. Manakala kehilangan satu cawak kepada satu cawak, satu kampung kepada satu kampung daripada ulama yang beramal untuk menyebarkan agama dan ilmu kepada umatnya, maka di situ Nabi kata timbullah salah satu daripada tanda alamat kiamat. Manakala kita dengar peringatan sebelah ni, kita rasakan tidak begitu jauh yang kita ada di hari ininya. Corak-corak akan timbul di kampung-kampung, di mukim-mukim, di cawak-cawaknya akan kehilangan ulama-ulama dan orang-orang yang pandai di segi hukum agama. Itu setengah daripada alamat kiamat. Boleh kita ambil kesedaran bahawasanya kita kena pakak-pakak carilah satu amalan untuk kita nak mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana alamat kiamat saat ni tak ada siapa dia boleh nak sekat, tak ada siapa dia boleh nak tahan. Kerana Nabi sudah kata balas tu, dia akan berlaku balas tu. Itu yang pertama. Manakala kita tengok alamat yang kedua pula, tersibar berhamburan kejahilan agama. Kejahilan agama tu tersibar. Maknanya orang tidak pandai agama tu banyak. Dan orang pandai agama tu sedikit. Kalau contoh-contoh kita nak tengok dengan mudah-mudahnya di kampung kita masing-masing di hari ini, manakala kita masuk ke dalam masjid di hari Jumaat ini, manusia penuh di masjidnya. Tapi di dalam manusia yang banyak itu, manakah manusia yang boleh buat ajaran agama dan amal agama dengan betulnya? Sehingga kita didapati di setengah-setengah masjid, tidak ada orang yang kemahiran di dalam nak bui ketebah kepada para makmum yang ada di masjid itu. Di Makkah juga setengah-setengah masjid pula tidak ada orang yang nak jadi terimam semaya jemaah itu dengan betul-betul yang ditunjuknya di dalam agamanya. Itulah setengah daripada kita tengok kata kehilangan orang pandai agama dan berhamburan orang jahil agama. Dan kalau kita tengok daripada segi jemaah pula, satu-satu kampung tu ialah tidak begitu awal jemaahnya. Sedangkan di dalam Al-Quran yang bui amaran kepada kita manakala tiba hari Jumaat, fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Tuhan kata menghendak bersegeralah. Fas'au ila zikrillah, menghendak bersegeralah kepada zikrillah, yakni kepada semaya Jumaat, kepada fardu Jumaat dan dengan tebahnya. Tuhan suruh
Tuhan jemput kat orang-orang beriman, suruh kita bersegera kepada masjid. Tapi manakala kita tengok di satu kampung demi satu kampung, tidak begitu sambut ayat-ayat Allah yang berbunyi saat ini. Fas'au ila zikrillah, wi cepat, wi segera pergi kepada masjid. Tengok hadis pula mari syarah kepada kitanya, siapa dia pergi di saat yang pertama boleh pahala serupa orang gerbang seekor unta. Siapa dia boleh pergi jemaah di saat yang kedua seperti orang gerbang seekor lembu. Begitulah. Tapi dengan peringatan Nabi sebalah tu kepada umat, masih umat tidak hiraukan dengan apa yang diperingatkan oleh Nabi. Dan begitulah keadaannya manusia di hari ini. Kalau kita tengok daripada kelakuan hidup mereka, dengan apa yang Nabi kata setengah daripada alamat kiamat itu terakatkan orang kepandaian agama dan berhamburankan orang kejahilan agama. Dan kalau kita tengok pula di situnya, perintah Allah suruh kita cepat kepada jemaah. Di sebalik tu pula Allah lari pula wazarul bai, tinggallah segala jualan-jualan kamu. Beradulah wak samutara waktunya berjual kamu, bergada kamu, beli kamu, menyewa kamu. Tuhan suruh beradu. Wazarul bai, Tuhan suruh tinggal daripada perkara-perkara yang menjadi sibuk, yang menjadi lewat, yang menjadi takhir kepada jemaah. Di situlah kita boleh buat ulang kaji. Manakala masyarakat kita hidup di hari yang akhir ini tidak begitu sambut daripada tunjuk-tunjuk Al-Quran dan tidak begitu sambut dengan tunjuk-tunjuk hadisnya. Al-Quran tunjuk kepada kita, suruh kita pergi jemaah pagi, tapi kita berlewat daripada berjemaah. Al-Hadis pun tunjuk kita suruh bersegera pergi kepada jemaah, kita sedang lewat pergi pada jemaah. Itu pun alamat kiamat juga. Al-Quran dan hadis mengamarkan, melarangkan kita daripada mensegerakan tubik kepada masjid. Manakala sudah kamu daripada semaya jemaah, maka semoleknya kamu ada di hari jemaah ini, semolek-moleknya kamu kena kelik selepas daripada semaya asar. Kalau kita tengok daripada beg-beg jemaah yang dibuat oleh Nabi dan Khulafair Rasyidin, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin. Itulah gambar hidup masyarakat di masa Nabi dan sahabat. Di masa tu jugalah aman damai yang ada bersama dengan mereka. Oleh kerana Islam agama kedamaian dan Islam agama keselamatan dan Islam agama kemajuan dan Islam agama yang sangat-sangat bijak dan pandai di dalam bergaul di dalam hidupnya, di dalam mengaturkan masyarakat. Sekiranya kalau manusianya mengikut cara-cara yang sudah diaturkan oleh Al-Islam, kerana Al-Islam ialah unek-unek ia punya Allah Subhanahu Wa Taala yang mari daripada Allah mampu melalui lidah-lidah yang bersih, iaitu Jibril dan Nabi dan sebagainya. Tapi oleh kerana di akhir-akhir zaman manusia yang sudah diserahkan oleh tamadun kebenaran dan manusia yang sudah diserahkan oleh tamadun kemegahan
dan manusia yang sudah diseraikan oleh tamadun kebebasan hawa nafsu. Maka dengan tersebut 3 perkara inilah manusia akan menjauhi daripada petunjuk Al-Quran dan hadis. Ini pun setengah daripada alamat kiamat juga, ibu bapa muslimin dan muslimah. Oleh itu, dengan kesedaran kita di hari ini, bersama-samalah kita bolehlah buat pakatan di dalam kita mencarikan satu amalan kita untuk mendekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal kita sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah ibu bapa, peringatan daripada alamat kiamat 1 dan 2-nya dengan rekahnya. Dan kalau kita tengok pula daripada cara kita di dalam ibadat jemaah ni, banyak kita akan ketinggalan daripada tunjuk Al-Quran dan hadis. Di segi perginya, di segi baliknya, di segi pakaian merekanya, di segi kedudukan merekanya, di dalam mengibadatkan jemaah. Sedangkan Nabi SAW mencontoh kepada umatnya dan sahabatnya, di dalam jemaah ini Nabi berehatkan segala pekerjaan buat untuk beri peluang dan masa yang sehat untuk mensempurnakan menunaikan fardu jemaah dengan pakaian yang bersih, dengan hati yang bersih, dengan berpagi-pagi kepada masjidnya, serta kita beriktikaf di dalam masjid. Di samping itu, kita dengan tebah dengan sempurnanya. Tapi di hari ini, kalau kita tengok keadaan umat yang serba rusak, di segi pakaian jemaah pun sudah ketinggalan daripada adat jemaah, dan di segi pergi jemaah pun sudah ketinggalan daripada adat jemaah, dan di segi dengan ketebah pun akan ketinggalan daripada tunjuk Al-Quran dan hadis. Setengah-setengah masjid, manakala tak khotib dibacakan ketebah, masing-masing mengatuk, masing-masing ada kala terkadang-kadang ada jenera, terkadang-kadang ada menyenggup, terkadang-kadang ada bercangkak. Itu pun sudah berlawan daripada pelaturan adat jemaah yang dibuat oleh Nabi dan sahabat. Itu pun kalau kita tengok setengah daripada alamat kiamat juga. Sedangkan Islam ni mengaturkan daripada segi kita pergi jemaah dengan pakaian yang putih dan dengan balutnya sebilah daripada serban, dengan bacanya berdoa kepada Tuhan, mintakan we ada di hati kita ni nur, we ada di dalam kita ni nur, we ada di belakang kita ni nur, we ada di bawah kita, di atas kita ni nur. Dan di samping itu pula kita pergi pagi, serta kita memilihkan sah yang awal di dalam masjid. Manakala tak khotibnya sedangkan baca ketebah, maka kita selalulah berhati dengan sungguh-sungguhnya. Karena Al-Quran sudah beritahu kepada kita, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Manakala dibacakan Al-Quran di atas kamu, mu hendak dengarlah. Mu dia dan mu dengar, sesungguhnya kamu dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita di hari ini ada lagi di masjid-masjidnya, ada di kalangan makmumnya ada hak mengatuk, ada di kalangan makmum ada hak jenera, ada di kalangan makmumnya ada hak bercakap. Itu semua tu ialah berlawan dengan adat-adat jemaah, dan semuanya itu setengah daripada alamat kata dunia ni nak punah atau dikatakan alamat kiamat.
Dan manakala jemaah di masa Nabi dan sahabatnya selepas daripada semaya jemaah, banyak-banyak di kalangan sahabat, ialah dia kelik lepas daripada semaya asar ataupun lepas daripada semaya mengorik sedang beriktikaf di dalam masjid. Kerana hari yang lebih raja segala hari, hari jemaah. Pengulu segala hari, hari jemaah. Hari yang kena berehat daripada serba pergaduhan dunia, serba kemesraan dunia, untuk kita akan persediaan amal akhirat dengan sepenuh-penuhnya di dalam seminggu sekali. Itulah ucapan daripada Bapa Muhammad pula, yang mana Bapa memberi faedah dan isi-isi kata dalam alamat kiamat, bila kita ambil fikir dan ambil berat dalam kehidupan kita. Kepada penonton yang dihormati sekalian, setiap hari Khamis dan Jumaat kita ada janji di TV NBT ialah dalam rancangan WT Muslim dari jam pukul 10 sampai pukul 10 tengah pagi. Maka saya ucap terima kasih kepada Bapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.